Islam anak yatim ASEAN. Tentunya pagi ini kita nak berkongsi, tak lain tak bukan kita nak bersama dengan ikonnya, ikon peyatim pagi ini yang dihormati, disayangi, disanjungi sampailah hari ini, yang sentiasa memberikan motivasi, inspirasi, Masya Allah. Tak jauh, tak kurang, mirip sikit dengan Zul Arifin. Itu dia. Yang dihormati Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah, atau lebih mesra kami panggil sebagai Tok Abah. Assalamualaikum, selamat pagi Tok Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Farah ya. Kak Farah, bolehlah, alhamdulillah. Terasa diri begitu muda. Allahu akbar. Baiklah. Kita ada juga rakan-rakan usrah yang lain untuk Selak Peyatim ni. Masya Allah, seronoknya hari ini. Meriah set kami, alhamdulillah. Kita nak bersama dengan adik Muhammad Nur Hakimi di hujung sana, adik Nazrul Wafi sebelah Tok Abah, di sebelah Kak Farah pula adalah adik Katrina, dan di hujung sana Nabiatul Aulia. Masya Allah, hebat sekali. Inilah dia pewaris, pelapis buat negara kita. Masya Allah. Okey, soalan untuk Tok Abah pagi ini. Trivia, Masya Allah. Yang senang-senang. Ya, baiklah. Bukan soalan SPM yang pastinya. Baiklah. Ada kalanya kita tak sedar ya, Tok Abah, anak yatim juga insan yang berbesar hati. Memang seseorang yang membesar dengan jayanya, Masya Allah. Mereka juga adalah antara ikon dan juga pelapis buat negara kita, Masya Allah. Baiklah. Boleh tak Tok Abah kongsikan pagi ini potensi anak yatim pada masa hadapan apabila mereka sudah menginjak dewasa? Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farah dan semua para penonton, adik-adik, anak-anak ya yang dapat bersama ni. Sebenarnya potensi manusia ni memang Allah saja yang tahu. Ya, dan semua orang ada potensi untuk cemerlang, ya, gemilang, terbilang dengan syarat ya persekitarannya kondusif dan membantu, atau dapat doa, dorongan dan kawan-kawan yang positif, dan tak dapat tidak juga unsur genetik. Tapi genetik ikut kajian sains cuma lebih kurang 5% saja. 95% persekitaran, biar dan pendidikan. Jadi tak dapat dinafikanlah. Memang anak yatim ni semua memang anak-anak luar biasa yang Allah berikan kehebatan dan ujian sejak mula. Dan di dunia, ikut kajian yang Tok Abah tengoklah statistik, ada sekitar 150 juta orang anak yatim. Itu tak termasuk yang baru kematian ibu bapa di sempadan Turki dan juga Syria. Ya, dan mereka yang mak bapaknya meninggal dunia asbab COVID dan sebagainya, maka berjuta ya. Di Malaysia statistik kita tak tahu. Tapi yang jelas di Malaysia saja peyatim ya, Persatuan Pertubuhan Pendidikan kebajikan anak yatim Malaysia menjaga 76 buah rumah yatim. Jadi itu sebabnya kita ni untuk memastikan anak-anak yatim ini akan jadi manusia yang jadi aset kepada keluarganya, kepada masyarakat, kepada agama, negara dan dunia. Kita kena bantulah ya. Kena bantu, sebab yang paling penting ni dia Farah dan semua para penonton, yang paling penting untuk menyerlahkan potensi kita sebenar, kita kena ada keyakinan, iaitu kita selalu ingat yang ulama selalu pesan, sepotong hadis kursi, ana inda zanni abdi bi, aku artinya mengikut sangkaan hamba-Ku. Jadi kalau hamba-hamba ni termasuk anak yatim semua positif, rasa yakin, mampu untuk berjaya, mereka akan berjaya insya-Allah dunia dan akhirat. Masya Allah, kita sendiri yang perlu memotivasikan diri kita sentiasa positif. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baiklah, pagi ini juga kita berbesar hati. Ada soalan daripada rakan-rakan usrah kita yang comelote pagi ini. Alhamdulillah. Katanya adik Katrina ada nak bertanya soalan ya kepada Tok Abah. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa cakap je? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok Abah, kami ada dengar bahawa Rasulullah SAW juga seorang yatim. Bolehkah Tok Abah ceritakan lagi? Allah, terima kasih Katrina ya. Allah selamat. Allah bila sebut tentang keyatiman Nabi SAW ni, kita memang terus sebab ya, terus sebab Nabi ya, bukan saja bila dah lahir baru yatim. Nabi telah jadi yatim semasa baginda masih dalam kandungan ibunya. Ada 2-3 sejarah ya, versi sejarah. Satu kata masa Nabi dalam kandungan ibu berumur 2 bulan. Ada para sejarawan kata umur 6 bulan. Tapi yang jelasnya ayah Nabi meninggal dunia waktu masih Nabi dalam kandungan ibunya. Aminah.
Dan bila Nabi dilahirkan masa umur 6 tahun, maka ibunya pula meninggal, dijaga pula oleh pakcik atuknya Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ni dengan penuh kasih sayang jaga Nabi. Nabi memang daripada lahir dah anak yang luar biasa baik, akhlaknya sempurna. Semua orang sayang. Tapi atuk pun jaga cuma 2 tahun. Ya, bila Nabi berumur 8 tahun, wafatlah Abdul Muttalib. Dijaga pula oleh pakciknya Abu Talib sampailah Nabi dewasa, sampai Nabi berumah tangga. Ya, Abu Talib lah yang menjaga, ya, dengan penuh kasih sayang. Itu sebabnya sejak kecil Nabi jadi gembala untuk meningkatkan ketabahan, ya. Jadi gembala kambing sebab kambing degil, Farah. Kambing bukan boleh kita negotiate, bukan boleh bincang. Jadi lepas tu diajar berniaga untuk sentiasa kata orang mendidik, ya, untuk survive, untuk dapat majukan diri dalam keadaan yang serba kekurangan. Itu dia kisah Nabi yang patut kita contohi. Akhirnya Nabi jadi manusia yang begitu hebat, jadi rahmatan lil alamin. Rahmat sekalian alam. Allahu Akbar. Baiklah, jangan lupa kita dalam biodata kita tu, mentor kita, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Baiklah, kita nak berbalik kepada topik kita pagi ini. Masya-Allah. Bersamamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kental dalam kehilangan. Seperti apa yang kita pernah baca dalam akhbar dan sebagainya, kita mendengar, kita melihat video dan sebagainya. Ada anak-anak yatim ini, anak-anak istimewa, anak-anak yang kita sayang ini yang membuat pelbagai pekerjaan dalam satu masa, dalam satu hari itu, Tok Abah. Ya, betul. Ada yang menjual kerepek, ada yang mencuci kereta, ada yang ambil upah, yang berada di kaki lima, berniaga dan sebagainya. Betul. Jadi menampakkan ciri-ciri seorang yang begitu kental demi meneruskan kelangsungan hidup ini. Komen daripada Tok Abah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini pun satu hakikat yang sangat benar, ya. Itu sebabnya bila anak-anak yatim yang tidak diinstitusikan dalam rumah yatim atau asrama, biasanya mereka terpaksa survive. Itulah yang jual kuihnya, jual roti canai, segeralah, cuci kereta, macam-macam mereka lakukan untuk survive. Jadi maaf, ya, Tok Abah cakap terus terang, sebenarnya anak-anak yatim ini jauh lebih berkemampuan untuk menghadapi cabaran dunia berbanding anak-anak yang masih ada mak bapak. Sebab mereka terlampau secure, terlampau terjaga, terkongkong, ya, dan juga terkawal. Jadi mereka kadang manjalah. Ada jiran Tok Abah anak yatim, ya, bapak meninggal, maka kakak tu umur 10 tahun. Pandai memasak, pandai menjaga adik, pandai mencuci, pandai memasak, umur 10 tahun, masih belajar. Farah pandai masak. Oi, kita kecil-kecil dulu merasa juga buat kerja rumah. Alhamdulillah, nasib baik. Jadi itu memang satu hakikat, ya. Sebabnya Tok Abah sebut tadi tu, anak yatim ni Allah uji sejak awal, maka mereka ada sense of survival. Mereka ni kata orang sekarang street smart. Bukan saja mereka memang berpotensi untuk jadi pandai, hebat, cemerlang, tapi street smart artinya mampu campak ke mana pun insya-Allah survive. Dengan syarat kita kan masyarakat madani Malaysia yang sangat pengasih penyayangnya. Orang Malaysia, ya Allah, sedangkan anak yatim luar negara pun kita tolong, orang susah luar negara kita tolong. Ini kan pula anak yatim di tempat kita sendiri. Jadi sebenarnya masyarakat itulah masa Tok Abah masa kecil berkawan dengan anak yatim, memang ada pandangan serong kepada anak yatim. Alah, budak-budak nakal. Anak yatim memang nakal. Ini dia. So Tok Abah nak minta semua, terutama Tok Abah sendiri, pandanglah anak yatim dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh kecaknaan, ya, sebab mereka tak ada mak ayah yang ataupun penjaga yang dapat memberikan kasih sayang. Kitalah pengganti, ya, kitalah pengganti. Mudah-mudahan kita akan jadi orang yang bertanggungjawab. Doakan pandangan positif, sebab pandangan sayang akan menyebabkan mereka rasa disayangi dan mereka akan membesar, membangun, ya, jadi orang yang lebih menjadi aset kepada agama, bangsa, negara, dunia. Masya Allah, hebat sekali. Takkan pernah rugi, takkan pernah miskin kita yang menyantuni dan juga menyayangi anak-anak istimewa ini, terutamanya anak-anak yatim. Masya Allah. Baiklah, soalan seterusnya untuk Tok Abah. Ini soalan daripada kaum Adam ke? Hakim ke Nazrul? Hakimi. Okey, silakan Hakimi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya soalan kepada Abah. Ya. Selain daripada cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada lagi ke cerita tentang tokoh-tokoh yang lain yang juga dia yatim? Menarik juga tu. Allahumma selamat, ya. Kak Farah ada mak ayah, ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang, syukur, ya. Dan ialah of course yang paling popular, yang paling hebat, yang paling unggul, Rasulullah SAW diyatimkan sejak
dalam kandungan ibu sampailah ya mendewasa penuh keyatiman demi keyatiman. Siapa lagi? Orang-orang hebat. Sebab kita dah sebut tadi tu, anak yatim Allah berikan ujian sejak awal maka mereka berpotensi menjadi hebat. Termasuklah ya orang yang kita kenal di Malaysia terutamanya ialah Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini nama sebenar Muhammad Idris ya. Apa nama? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka orang panggil Imam Syafi'i ya, salah satu daripada 4 mazhab muktabar ya di dunia. Dan Imam Syafi'i ini dilahirkan ke Gaza, Palestin lah. Ya, kat Gaza. Lepas tu bila ayahnya meninggal dunia masuk umur 2 tahun, maknya nama Fatimah bawa dia berhijrah ke Mekah. Di situlah dia dididik, dibesarkan ya, dan dia belajar dengan tokoh-tokoh hebat termasuklah Imam Malik dan sebagainya. Tok Abah ingat kisah Imam Syafi'i masa kecil. Dia hafaz Quran umur 7 tahun. Tok Abah umur 7 tahun hafaz juga. Hafaz Al-Fatihah. Jadilah Farah ketawakan kita pula. Hakimi pun ketawakan Okeylah tu. Alhamdulillah. Oh ya, okeylah tu. Ada orang umur 40 belum hafal Al-Fatihah tu. So masa dia umur 9 tahun, satu hari dia ni ada seorang guru namanya Waqi'. Dia menghafal Quran. Dia dah hafiz Quran umur 7 tahun. Ya, tapi umur 9 tahun tu dia lupa, susah nak ingat. Ya wahai guruku, hari ni aku lupa. Aku susah nak ingat Quran ni. Maka Waqi' kata, ini penting. Waqi' kata apa? Ilmu itu ibarat cahaya. Dan cahaya takkan masuk dalam hati yang gelap. Jadi kalau hati kita gelap dengan dosa, dengan... Jadi Imam Syafi'i kata, dia belum bakal balik, mana ada dosa. Tapi bila dia balik, tanya mak, pagi tadi saya makan apa mak? Saya makan minum susu saja dengan makan sikit sarapan. Jadi kenapa otak saya susah nak ingat? Macam ada benda yang tak bersih masuk dalam badan. Mak belikan kamu susu kat pasar. Lepas tu mak dia terus pergi ke pasar, cek balik. Rupanya orang jual susu tu, dia ambil susu kambing liar. Yang tak tahu siapa tuannya, dia ambil susu, dah dijual. Patutlah Imam Syafi'i minum ya, susu yang sebenarnya tidak bersih lah ya, sebab orang cuik ya. Tapi bila dia dah tahu tu, dia colok-colok tekaknya, dia muntahkan. Begitu cantiknya sifat Imam Syafi'i sejak umur 9 tahun dah jaga maruah dirinya. Itu sebabnya bila Tok Abah jumpa ramai anak yang kadang-kadang mak bapak baik anaknya nakal, Tok Abah tanya ulama-ulama ustaz, kenapa mak bapak baik anak nakal? Oh, sebab mereka ni apa nama kata tu itulah rezeki yang tak berkat ataupun tak keluarkan zakat dengan sempurna. Itulah yang bahaya tu. Kena tahu juga punca rezeki dari mana datangnya duit ringgit kita untuk anak-anak kita. Allahu Akbar, sangat penting tu. Baiklah. Pagi ini bicara kita, perkongsian kita menunjukkan bahawa sebenarnya anak-anak yatim ini besar potensinya, masya-Allah. Kalau kita gilap, kita polish lagi, insya-Allah pelapis negara ni semua ni, insya-Allah mudah-mudahan. Baiklah. Minta Tok Abah kongsikan juga apa peranan penonton kita yang boleh kita lakukan sebahagian daripada peranan masyarakat juga untuk membantu golongan ini agar terserlah potensi berkenaan dan bagaimana cara yang paling terbaik untuk kami sama-sama menyertai kempen yang telah pun dianjurkan oleh Payatim ni. Silakan. Itulah ya, terima kasih Farah ya, sebab mak bapak mereka tak ada ataupun ayah tak ada. Jadi mereka ni perlukan bantuan kita semua. Itu sebenarnya bila Tok Abah teringat akan wasiat Nabi Allah Daud ya. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Nabi Daud menyatakannya kun lil yatimi kal abbir rahim ya, kun lil yatimi, jadilah kamu kepada anak yatim ini seperti seorang abi, seorang ayah yang ar-rahim, artinya ar-rahim artinya yang pengasih dan penyayang. Itu kitunya kita semua orang termasuk Tok Abah kena jadi ayah, mak ya, Farah kena jadi mak, kakak ya kepada anak yatim ini. Dan kita tolonglah bantu dalam apa bentuk sekalipun ya, wang ringgit ya, sama ada kepada yatim, kepada mana-mana anak yatim ya, of course kita boleh bantu pakaian yang masih elok, kita boleh bagi toys yang terpakai yang masih elok, kita boleh kan sponsor. Ini Tok Abah nak suruh duit Tok Abah ya, kita ambil sponsor rumah anak yatim ni, katalah seorang kita sponsor RM50, katalah 20 ya, kita ambil 5 orang sajalah, 250 kita sponsorkan untuk rumah anak yatim. Contohnya kalau ramai orang Malaysia yang membantu, mudah-mudahan anak-anak yatim ni akan terbela dan insya-Allah mereka akan jadi manusia yang berguna insya-Allah. Masya-Allah, segala maklumat tertera di kaca TV anda. Bolehlah wawarkan sekali lagi kepada mereka di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan ya, Tok Abah ya. Tengok dah keluar dah secara visual di kaca TV kita insya-Allah. Tangkap gambar bolehlah sekali lagi kita beri peluang kepada Tok Abah untuk sarankan kepada semua untuk sama-sama menyumbang. Itulah Payatim sendiri, Tok Abah dan ada 76 buah anak yatim yang dijaganya, yang termasuk juga projek terbaru ialah APIA, Akademi Pendidikan Islam Anak Yatim ASEAN,
yang insya-Allah tahun depan akan mula ambil 50 orang pelajar daripada Malaysia dan 8 negara ASEAN. So jom kita sama-sama. Dan di APIA juga akan dibinakan masjid. Ya, barang siapa membina masjid, ya Allah, seperti membina istana di syurga insya-Allah. Ya, dan itu sebabnya kita kena tolonglah, ya, tolong membangunkan masjid di di APIA ni, Akademi Pendidikan Islam Anak Yatim Malaysia, di bawah kekelolaan Peyatim. Jom sama-sama. Dan ingat, apapun bantuan yang kita berikan, insya-Allah ganjarannya Allahumma selamat, murah rezeki, panjang umur, hebat cemerlang, ya, dunia dan akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita mudahkan urusan orang lain, Allah mempermudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Amin insya-Allah. Sekian saja perkongsian kita pagi ini bersama dengan Tok Abah Datuk Dr. Muhammad Faizal Kamsah, ikon peyatim, dan adik-adik kita yang lainnya, masya-Allah. Kita ada adik Katrina, Nabiatul Aulia di hujung sana, Nazrul dan juga Hakimi, masya-Allah. Datang lagi ya ke set Assalamualaikum, insya-Allah. Banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan masyarakat kita. Peranan dan juga potensi cukup besar daripada anak-anak yatim di Malaysia, masya-Allah. Jumpa lagi di masa-masa yang akan datang, insya-Allah, dalam Assalamualaikum selepas ini.